Yang lagi. Perak, Melaka, Terengganu hadir. Terengganu hadir. Hahaha. Cikgu pun Terengganu. Sarawak. Apa jauh. Okay. And then, cikgu ucapkan ribuan terima kasih sebab apa korang sanggupkan guna cuti korang untuk belajar. Jaranglah orang time cuti sekolah ni nak kelas, betul tak? Mostly korang akan berenjoy-enjoy main game, tengok TikTok, Abang Tesla. Oh tiba Abang Tesla. Kan. Penang cikgu, alright. Okay, semua daripada serata ni. Sabah ada, KL, Terengganu, Melaka, Sarawak, Sabah, Penang, Kelantan ada tak Kelantan? Perlis ke? Ipoh ke ada tak? Okay, sebelum tu cikgu nak tanya, sebelum korang join kelas, adakah cikgu Faris briefing kepada korang tajuk-tajuk yang akan diajar sempena cuti sekolah ni? Ada tak? Cikgu Faris briefing terlebih dahulu. Ada tak? Ada tak? Penang, Ipoh, Hana Umairah. Macam pernah kenal je, Hana Umairah tak ada lagi Okay. Alright. Sebelum tu, cikgu rekod dulu. Okay, dah rekod. Okay, jadi korang akan bersama cikgu selama 6 hari untuk subjek matematik tingkatan 4. Cikgu tak sure tingkatan 5 ada tak, tapi mostly yang cikgu dia beritahu semua ini tingkatan 4, betul? Jadi sempena cuti sekolah ni, cikgu akan ajar tajuk-tajuk yang mungkin atau tidak mungkin lah yang korang pernah belajar ataupun belum belajar lagi. Mostly dekat sini cikgu akan tekankan sedikit tajuk-tajuk yang ke hadapan. Iaitu tajuk tingkatan 4 first kali, cikgu akan ajar tajuk chapter 6, 7 dan 8. Boleh tak komen? Korang dah belajar ke dekat sekolah chapter 6, 7 dan 8? Dah ke? Saya form 5. Okey, mantap. Form 5 boleh tak komen? Berapa orang form 5 dekat sini? Belum lagi. Okey. 7 dan 8 belum. Alright, belum lagi. Okey. Tengah belajar chapter 6. Faham? Saya form 5. Hai form 5. Mak CKF form 6 dekat sini. Form 5 sini. Okey, faham. Ui, ramai juga form 5. Cikgu ingatkan form 4 je. Okey. Alright. Okey. Jadi dekat sini, satu lagi soalan cepu mas yang cikgu nak tanya. Adakah korang okey tak mengenai algebra? Okey tak algebra? Boleh tak komen algebra? Cikgu risau ni. Algebra. Semua so far okey ke tajuk algebra? Okey. Okay, please. 50 orang mata memandang ini. Jom komen please. Boleh lah. Okey sikit. Okey. Faham. Lagi. Okey sikit. Okey, jadi sebenarnya cikgu ada saja kepada cikgu Faris untuk mulakan algebra, tapi cikgu Faris tak bagi. Jadi cikgu Faris suruh cikgu ajar terus chapter 6, 7 dan 8. Tapi jangan risau, sambil-sambil kita belajar, sambil-sambil nanti cikgu selitkan sedikit algebra lah. Okey? Semua jelas? Alright. Okey, jadi jangan risau. Kelas cikgu mudah, first kali korang kena open your camera please. Cikgu tak suka marah. Jadi please open your camera. Yang kedua, apa tugasan yang cikgu bagi, please kena hantar on the spot. Boleh tak? Sambil-sambil cikgu terangkan, cikgu akan bagi latihan, korang kena hantar dekat Telegram. Okey? Hantar dekat Telegram. Yang kedua, tak faham kena bertanya. Jangan senyap. Bertanya, kalau tak tanya, sesat jalan. Betul tak? Jadi please, bertanya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan lah. Okey, dah memandangkan dah pukul 5. Okey. Kita akan memulakan kelas kita terlebih dahulu. Sebelum cikgu memulakan kelas, cikgu memperkenalkan diri dulu. Senang nanti korang panggil. Okey, nama diberi. Oh, tiba-tiba macam pilihan raya dah. Okey, nama diberi, korang boleh panggil Sir Amirul ataupun Cikgu Amirul pun boleh. Cikgu berasal daripada Terengganu, orang Besut. Dan cikgu dah menjadi full-time tutor selama 1 tahun. And then sebelum ni, cikgu seorang engineer offshore selama 5 tahun. And then cikgu resign, cikgu berhenti, and then cikgu kerja dengan cikgu Farid lah buat sementara waktu untuk support dia. And then mostly bidang yang cikgu mengajar iaitu matematik dan matematik tambahan. Okay, jadi if anything you have a question, you can ask me. Either matematik or admin lah, tak ada masalah. Tapi kelas ini adalah kelas matematik. Saya ambil course engineer. Wow, mantap course engineer. Oh, ada course engineer. Okay, faham. Cikgu merupakan engineering petroleum selama 4 tahun di Universiti Teknologi Malaysia dekat Skudai, Johor.
And then sekarang ini, cikgu still lagi belajar mengambil dalam bidang Master in Education. Sorry. Master in Education dan baru habis. Dan akan confirm mungkin tahun depan, insyaAllah. Jadi kenapakah cikgu tukar daripada profession cikgu, engineer kepada cikgu sebab cikgu minat. Cikgu minat mengajar, cikgu suka interaksi dengan student-student cikgu. Okay, cuma cikgu tak suka marah. And then please, cikgu hormat awak kena hormat cikgu lah. Cikgu tak suka marah. Cikgu bukan macam style cikgu Nadia ke cikgu Farid ke cikgu Amir, tak. Cikgu style lembut sedikit, tapi please, apa yang cikgu beritahu, korang kena buat. Korang kena faham lah. Tak faham, terus tanya, jangan senyap. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Jadi please, yang mana ada buku teks, boleh korang standby dan tak pilih lah. Tapi mostly cikgu akan bagi nota cikgu sendiri, jangan risau. Okay, jadi korang ready ke untuk mulakan kelas kita petang ini? Kalau ready, thumbs up satu kali. Thumbs up. Yeah, thumbs up lagi satu kali boleh. Alright. Mantap. Okay, jadi yang mana ada buku teks? Yang mana ada buku teks, korang standby di sebelah. Tak guna, nanti cikgu suruh rujuk je. Okay, kita akan belajar untuk hari ini di bawah tajuk. Okay, di bawah tajuk pertama untuk petang ini iaitu tajuk ketaksamaan dalam dua pemboleh ubah. Okay, di bawah ketaksamaan dua pemboleh ubah. Okay, ketaksamaan dua pemboleh ubah. Okay, kenapa tak kuat suara cikgu? Tak kuat ke? Slow ke suara cikgu? Testing. Korang jelas ke suara cikgu? Ke slow sangat? Jelas kan? Nurhana, cuba kuatkan volume. Mungkin slow kot. Dah? Okey. Alright, jelas. Okey. Jadi ketaksamaan dua pemboleh ubah sebenarnya korang dah belajar masa tingkatan 1 chapter 7 di bawah tajuk ketaksamaan linear. Betul tak? Okey. Ya, kenapa tu? Siapa yang up tu nak bertanya soalan ke? Siapa tu? Aino dengan Alicia, kenapa tu? Ya, Mifza, kenapa tu? Aino, Alicia, ada masalah ke? Okay. Tak ada je. Alright. Okay. Jadi sebenarnya ketaksamaan ini korang dah belajar masa tingkatan 1. Tak apa. Sebelum kita masuk chapter ini, cikgu mau revision sedikit. Di mana korang pernah tak belajar persamaan garis lurus? Pernah belajar tak? Pernah kan? Korang belajar masa tingkatan 3 chapter terakhir korang belajar. Iaitu di bawah tajuk garis lurus. Jadi kita revision sedikit tajuk itu. Okey, dekat sini boleh tak bagi tahu cikgu apakah persamaan asas untuk garis lurus? Boleh tak bagi tahu cikgu persamaan asas untuk garis lurus? Siapa boleh bagi tahu? Cepat guys. Tak. Siapa ingat? Yes, good. Iaitu ini adalah keramat anda persamaan Y MX tambah C. Cikgu ajar bahasa Inggeris sekali boleh, sekolah ajar DLP. Boleh insyaAllah. Cikgu akan selitkan sedikit lah DLP. Alright, Akilah Husna. Yes, Y equal to MX plus C lah. Ini adalah keramat persamaan garis lurus ataupun dia panggil sebagai straight line lah. Jadi tak guna kalau korang tahu tapi tak tahu nak gunakan dia macam mana. Okey, sebelum itu cikgu memperkenalkan dahulu apa itu Y, apa itu M, apa itu X, apa itu C. Okey? Jadi Y dengan X ini dikenali sebagai koordinat. Koordinat. Ataupun disenang kata X ini mewakili paksi X atau koordinat titik X. Okey, dan paksi Y iaitu dikenali sebagai koordinat titik Y. Simple sahaja. Okey, jadi Y dengan X itu adalah paksi X merujuk kepada paksi X dan atau dipanggil sebagai koordinat X. Paksi Y merujuk kepada koordinat Y. Jelas setakat ini? Bagaimana kalau nak baca? Mostly dia akan bagi macam gini.
2,3 kurungan. Ini dibagi sebagai koordinat. Jadi dekat sini yang mana satu X, yang mana satu Y, macam biasa permulaan ini kita adalah X. Ini adalah Y. Automatik lah. Jadi kalau dia bagi graf, macam mana nak baca? Ni graf dia. Okay, graf dia akan ada paksi Y dan paksi X. Jadi contoh dekat sini, sini adalah 2 dan sini adalah 3. Di manakah titik 2, 3? Titik dia berada di antara yes, titik persilangan itu. Ini adalah koordinat dia 2, 3. Ni basic korang belajar masa tingkatan 3. So far jelas ke? Yang ini? Jelas ke apakah itu Y, apakah itu X? Alright, mantap. Di place nampak je Y, nampak je X, itu merujuk kepada paksi X lah ataupun koordinat titik X dan koordinat titik Y. Ini basic. Okay, settle. And then M ini apa? Apakah M ini? M ini apa? Marvelous ke marvel ke? M itu merujuk kepada kecerunan. Yes, good. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia dipanggil sebagai gradient. Gradient. Macam mana nak kira gradient ini? Mesti akan ada dua titik yang saling berhubung. Contoh, ya Allah. Contoh, titik ini dihubungkan dengan titik A. Sini A, sini B. Yes, apabila ada dua titik yang saling berhubung, korang boleh cari kecerunan. Okey, jadi apakah kecerunannya? Apakah formula dia? Formula dia simple je. Beza Y bahagi dengan beza X. Okey, formula dia adalah beza Y bahagi dengan beza X. Boleh? Kadang-kadang dalam kertas exam dia bagi macam gini. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Yes, ini adalah formula asal dia. Tapi untuk memudahkan kerja korang, ingat je. Beza Y bahagi dengan beza X. Boleh? Siapa jelas ke yang ini? Beza Y bagi beza X. Okey, perasan tak dekat sini dia ada Y2, Y1. Mana satu 2, mana satu 1. Tak kisah sama ada koordinat ini jadi 1 pun boleh ataupun ini jadi 2 pun boleh. Tiada masalah, bergantung. Sebab itu cikgu suka guna beza Y bahagi dengan beza X. Dia tak akan berubah, tak akan fleksibel. Okey, contoh. Titik A ni cikgu bagi 2, 3. Dan titik ini 4, 2. Soalan dia cari kecerunan. Macam mana nak cari? Ingat balik. Beza Y bahagi beza X. Okey. Jadi ini adalah koordinat. Jadi koordinat consist of paksi X dan paksi Y. Ini pun paksi X, ini pun paksi Y. Betul? Jadi apabila dia kata beza, beza itu tambah ke tolak? Nama pembeza kan kita akan tolak. Tolak apa? Tolaklah Y. Mana Y? Ini 2, ini 3. Jadi ambil je 2 tolak 3. And then bahagikan dengan beza X. Mana X? Ini dan itu. Jadi 4 tolak 2. Dapatlah jawapan kita adalah negatif 1/2. Ini adalah gradient anda. Boleh? Jadi apabila anda start untuk cari kecerunan ataupun gradient, korang kena stick yang mana satu dulu yang korang nak tolak. Sama ada titik B tolak A pun boleh ataupun titik A tolak B pun boleh. Sama je jawapan dia, tak ada masalah. Cuma jangan tertukar mana beza Y, mana beza X. Y duduk atas ke Y duduk bawah. Tu je. Please kena ingat. And then formula ini tak akan diberi. Tak akan diberi. Sebab apa? Ya ini korang dah belajar masa form 3. Memang tak akan diberi. So far jelas ke untuk cari kecerunan? Sebenarnya dia ada lagi formula dia iaitu Y intersect bahagi dengan X intersect, betul? Tapi cikgu tak akan guna yang tu. Sebab nanti takut korang keliru nanti. Jadi just ingat beza Y bahagi dengan beza X. So far jelas ke kecerunan ini? Jelas. Alright. Mantap. Okay. Jadi settle.
kita dah tahu Y itu apa, X itu apa, M itu apa. C, apakah yang dimasukkan dengan C? Siapa tahu C itu apa? C itu apa? Cacing ke? Cincau ke? Apa ke? C ini adalah dipanggil sebagai good Sazumana. Dikenali sebagai pitasan Y. Okey, pitasan Y. Ataupun in bahasa English, English nah. Okey, dipanggil sebagai Y-intercept lah. Y-intercept. Okey, apa itu Y-intercept? Contoh dekat sini cikgu bagi. Okey, Y-intercept adalah dia garis lurus, garis lurus yang menyilang pada paksi Y. Okey, ini paksi X, ini paksi Y. Jadi pitasan Y ia berada dekat sini. Ini dikenali sebagai pitasan Y ataupun Y-intercept lah. So far, korang jelas ke pitasan Y? Okey, jadi satu lagi maklumat. Apabila dikata pitasan Y, korang akan tahu satu lagi koordinat X. Automatik ini menjadi X sama dengan kosong. Automatik. Ingat, pitasan Y, X kosong. Okey, ada tak pitasan X? Ada. Macam mana pula pitasan X? Kalau pitasan Y, dia bersilang pada pasi Y, pitasan X, dia akan bersilang pada X. Ini dipanggil sebagai pitasan X ataupun X-intercept lah. Okey, kalau pitasan Y itu kosong, kalau pitasan Y, X itu kosong, pitasan X automatik ia adalah Y sama dengan kosong. Ini informasi yang kita dapat tahulah. Okey, so far jelas ke setakat ini? Ini basic garis lurus terlebih dahulu. Sebab apa tajuk ini berkait dengan persamaan garis lurus. So far jelas ke? Y, MX tambah C? Jelas. Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Jadi, cikgu dah terangkan semua kan apakah Y, apakah M, apakah X, apakah C. Okey, contoh soalan dia. Okey. Diberi dua titik yang saling berhubung. Okey, iaitu titik A dibagi 5, 10 dan titik B diberi 6, 10. Soalan dia adalah cari persamaan garis lurus. Okey. Soalan simple je. Diberi dua titik yang saling berhubung iaitu titik A 5, 10 dan titik B diberi 6, 10. Okey. Soalan simple, cari persamaan garis lurus. Nampak je perkataan persamaan garis lurus itu membawa maksud anda perlu mencari persamaan Y equal to MX plus C. Automatik. Ini adalah ibu dia. Nampak je persamaan garis lurus automatik Y equal to MX plus C. Okey? Jadi step yang pertama nampak je garis lurus. Apa yang perlu buat? Korang kena salin balik Y MX tambah C, Y MX tambah C, Y MX tambah C. Okey? Settle. Itu. Ni adalah step yang pertama. Keluarkan dulu Y MX tambah C. Step yang kedua. Apa yang korang perlu buat? Korang kena cari gradient ataupun kecerunan lah. Kena cari kecerunan. Okey. Apakah kecerunan dia? M equal to beza Y bahagi dengan beza X. Okey. Jadi untuk cari kecerunan, korang mesti ada dua titik yang saling berhubung. Dekat mana? Dia dah mention dah. Dekat sini. Dia bagi tahu dekat sini, dia bagi yang saling berhubung iaitu titik A dan titik B. Settle. Korang dah ada dua titik dah. Jadi,
Ambillah titik A. Okey. Titik A dekat sini dia bagi 5, 10. Dan titik B dia bagi dekat sini 6, 10. Okey. Okey, tulis tepi. Okey, kecerunan gradient beza Y bahagi beza X. Ambil dua titik tu. A 5, 10, B 6, 10. Okey. Jadi sekarang ini cikgu akan buat A tolak B lah. Ambil je A tolak B. Jadi kita akan cari beza Y terlebih dahulu. Sorry, cikgu tukar sikit koordinat cikgu. Ya, cikgu tukar sedikit. Tak sesuai 10, 10 ni. Sebab kosong nanti. Okey, dekat sini cikgu tukar. Ya Allah, apa ni? Okey, cikgu tukar sedikit lah dekat sini. Tak sesuai 10. Cikgu buat 5 lah. 5. Sini pun akan 5. Cikgu tukar terlebih dahulu. Alright. Okey, maaf ya cikgu tukar koordinat. Tak boleh 10 sebab kosong nanti. Okey, jadi beza Y. Cikgu akan buat A tolak B lah. Jadi ambil dahulu koordinat Y ataupun paksi Y. Sini cikgu akan ambil 10 tolakkan dengan 5. Bahagikan dengan 5 tolak 6. Beza Y bahagi dengan beza X. Yeah, good. Akan dapat kecerunan sama dengan 5. Okey, jadi step yang pertama salin dahulu Y MX tambah C. Yang kedua cari kecerunan. Okey, dan step yang ketiga. Okey, kecerunan dah ada. Berapa? 5. Okay, kecerunan korang dah ada 5. Okay, and then lepas ada kecerunan, korang kena select. Select salah satu koordinat sama ada A ataupun B. Boleh pilih, tak ada masalah. Asalkan dia berhubung. Okay, korang select sama ada korang nak ambil titik A ataupun titik B. Asalkan dengan syarat dia mesti berhubung. Okay, untuk mudah cikgu ambil je koordinat A dekat sini. A sama dengan 5, 10. Dengan syarat dia mesti berhubung di antara dua kecerunan itu. Okey. Cun, kecerunan dah ada. Koordinat pun dah ada. Korang refer balik persamaan Y sama dengan MX tambah C ini. Korang mesti cari nilai C. Okey, mesti cari nilai C. Okey. Jadi macam mana nak cari nilai C? Korang gantikan informasi yang kita dah ada. Okey. Jadi informasi yang kita ada, first kali Y dengan X kita dah ada. Sini X, sini Y. Jadi Y kita adalah 10. Sama dengan M kita pun dah ada 5. Dan S kita pun dah ada 5. Okey. Tambah C. Boleh tak korang cari C dekat sini? Boleh lah kan? Sebab apa? Nilai semua dah ada dah. Okey. Jadi dekat sini, korang pindahkan saja. Ini campak belah sana akan menjadi C sama dengan 10 tolak 25. Sebab apa? 5 darab 5, 25 lah. Campak kat sana. Positif akan menjadi negatif. Cikgu harap ini korang dah okey lah ya ni. Positif negatif ni. Okey, jadi 10 tolak 25, korang akan dapat dekat sini jawapan dia adalah negatif 15. Yes, good. Terima kasih Ridwan. Yes, negatif 15. Okey, jadi cukup 3 step tu saja, korang dah dapat kecerunan, dah ada pitasan C. Pitasan C pula, pitasan Y. Okey, and then step yang keempat, step yang terakhir, lepas dapat semua informasi itu, korang isi balik dalam persamaan garis lurus itu. Cuma korang gantikan sahaja nilai M dan nilai C sahaja. Jadi Y sama dengan 5X ditolakkan dengan 15. This your final answer lah. Inilah dikatakan persamaan garis lurus. So far, korang jelas ke mengenai persamaan garis lurus? So far ke? Jelas ke? Jelas. Okey, terima kasih. Jadi yang lain-lain tu boleh tak komen? Boleh tak komen? At least aku tahu korang faham ke tak faham yang ini. Boleh tak? Boleh tak guys? Mantap. Okey. Jadi faham. Please apply Tapi sebenarnya di bawah tajuk garis lurus ada lagi term-term dia macam
apakah yang dimasukkan dengan selari, apakah yang dimasukkan dengan serenjang, iaitu cikgu tak akan tekankan. Cikgu akan tekankan cara untuk membuat garis lurus. Okey, ni step yang pertama. First, korang kena power, kena hebat cara untuk cari persamaan garis lurus. Wajib. Bukan sunat, wajib kena tahu. Okey, jadi settle. Ini adalah bahagian yang pertama. Buat persamaan garis lurus. Persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua, korang mesti reti, mesti tahu cara plotkan persamaan garis lurus itu pada graf ataupun pada paksi X dan paksi Y. Contoh dekat sini. Contoh dekat sini, dia bagi persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Soalan dia, lukiskan ataupun sketch this equation, sketch in this question into graph lah. Lukiskan persamaan ini pada graf. Lukiskan persamaan ini pada graf. Ni cikgu simple ringkas ya. Tadi kita bina persamaan. Sekarang ini dia terbalik. Dia suruh kita lukiskan persamaan garis lurus itu pada graf. Jadi simple sahaja. Untuk korang plotkan persamaan ini, first thing first, korang mesti ada Y, MX tambah C. Mesti, wajib kena ada. Kadang-kadang dia bagi macam gini tau. Y tambah 3X sama dengan 6. Kadang-kadang untuk mengelirukan. Adakah ia persamaan garis lurus? Ya, tapi dia tak follow format Y equal to MX tambah C. Jadi, korang kena ubahkan ini menjadi gitu. Jadi, apa yang kita pindah? Yang perlu pindah adalah positif 3X pindah sana. Biar jadi Y equal to negatif 3X tambah 6. Korang kena follow format dekat atas. Jadikan ia Y single lah. Macam korang yang single kan. Sorry. Jahat je pula. Make sure jadikan ia Y sama dengan. Wajib. Nampak je, pelik-pelik je, tukar dulu. Refer kepada Y, MX tambah C. Itu step yang pertama. Step yang kedua. Dia suruh kita lukiskan. Korang kena buatlah paksi X, paksi Y. Dekat sini, kalau dia bagi kita graf, korang kena follow skala yang diberikan. Kalau tak bagi kita graf, korang sketch macam biasa je. Macam korang melukis, sketch macam bodoh-bodoh gitu je. Korang sketch dulu. Inilah paksi Y, ini paksi X. Paksi Y, ini adalah paksi X. Ada persamaan, buat plot. Paksi X mana, paksi Y mana. Dekat sini, step yang ketiga. Step yang ketiga, untuk korang plot sesuatu graf, korang kena ada at least sekurang-kurangnya 2 titik untuk plotkan. Macam mana pula nak cari titik? Koordinat pun tak bagi. Dekat sinilah mostly korang akan gantikan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Wajib. Gantikan dulu X itu sama dengan 0. And then Y itu sama dengan 0. Korang gantikan terlebih dahulu. Macam gitu. Jadi kita akan follow yang X sama dengan 0. Ambil balik persamaan kita. Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Ambil dahulu. Jadi dekat atas ni kita dah tahu X itu sama dengan 0. So, korang gantikan dalam persamaan. Y equal to negatif 3. X itu korang gantikan dengan 0. Tambah 6. Jadi, negatif 3 darab 0, 0 lah. And then, korang tinggal lagi Y sama dengan 6. Settle. Jadi, satu koordinat korang dah ada, iaitu 0, 6. Settle satu koordinat. Basically, yes, korang kena ganti. X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Settle. Korang gantikan X equal to 0. And korang gantikan pula Y equal to 0 lah. Jadi, macam biasa, ambil balik persamaan yang diberi. Y sama dengan negatif
3x tambah 6. Okay. And then gantikan y itu dengan kosong. Kosong sama dengan negatif 3x tambah 6. And then korang cari nilai x lah. Jadi ini capak sana negatif jadi positif. 3x sama dengan 6. Okay. X sama dengan 6 bahagi 3, korang akan dapat 2. Jadi dapatlah satu lagi koordinat. Bahawasanya 2, 0. So far jelas ke yang ini? Ni cara plot tau. Penting tau plot ni. Penting sekali. Alright, mantap. Okay, ingat untuk plot at least korang kena ada 2 titik. At least. Macam mana dapatkan 2 titik? Gantilah x equal to 0, y equal to 0. Kenapa kosong? Sebab macam hidup korang lah. Selalu kosong kan? Tak ada apa-apa isi masa depan ke. Selalu buat benda-benda tak faedah, kosong lah. Contohnya. Sorry lah, jangan marah lah, cikgu bergurau. Gantikan x itu kosong, y itu kosong. Alright. Jadi dekat sini, 06, ini 20. Jadi korang peluk lah. Di manakah 06? Okay, kita tahu bahawasanya sini x, sini y betul. Jadi sini mesti start dengan origin. Apa pula origin? Originnya ni lah titik persida dekat sini. Selalunya origin akan start dengan 00. Okay, jadi 06, 6 itu agak-agak aja. Sini mungkin dah 6. Okay, jadi koordinat yang pertama 06. Adakah dekat sini tak tahu nak titikkan dekat pada graf? Orang semua okey kan? Nak titikkan pada graf. Okey kan? 0620 kan? Okay, and then yang kedua 20. Jadi sini x, sini y. Jadi x kita 2, y dia 0. Lebih kurang sini lah 2. Di plot satu lagi. And then ambil pembaris. Okay, ambil pembaris, plotkan. Tak sama. Agak-agak je lah tu. Biasalah lukisan. Cikgu tak gerti sangat ni IT ni. Tapi korang kena plot, mesti kena pada titik tersebut lah. Mesti. Jangan kurang, jangan lebih. Mesti tepat-tepat pada titik yang diberikan. So far, korang jelas ke setakat ini? Dapatlah. Inilah yang korang dah plot. Gitu. Jelas. Okay. And then, ilmu ini korang tak semestinya apply di bawah tajuk ketersamaan tau. Matematik sendiri akan ada soalan garis lurus ini. Jadi, korang dah belajar 2 in 1. Okay, garis lurus dah ada, ketersamaan pun dah ada. Mostly ketersamaan sama, macam gini je. Cuma dia beza pada simbol sama dengan tu saja. Dia beza pada simbol sama dengan tu je. Okay. So, kalau korang jelas, tak best lah kan. Cikgu je belajar kan. Cikgu je ajar kan. Sekejap cikgu cari soalan lah. Sekejap give me 1 minute. Cikgu cari soalan dulu. Okay, di bawah tajuk garis lurus. Ada tak soalan dia? Soalan yang mudah je. Sekejap cikgu cari. Mana garis lurus? Tak apalah, cikgu bagi sendirilah soalan. Okey, jadi cikgu nak korang plotkan satu persamaan garis lurus yang melibatkan plot garis lurus. Plotkan persamaan garis lurus. Persamaan yang diberi iaitu satu dia bagi dekat sini y sama dengan negatif 3/2x tolak 6. Okey, jadi cikgu nak korang plotkan terlebih dahulu persamaan garis lurus ini. Siap? Korang boleh hantar, boleh tak? Korang ada ke nombor cikgu? Ada ke? Korang boleh komen tak dalam grup Telegram tu? Boleh tak komen? Boleh. Boleh kan? Boleh cikgu. Tak boleh okey, tak boleh. Tak boleh lah. Macam ginilah. Okay, korang plot and then korang send je ikut WhatsApp, boleh tak? WhatsApp lah. WhatsApp ke Telegram ke? WhatsApp lah, senang. Okay, ni nombor cikgu 0105757415 kalau boleh. Jadi 75 orang yang ada dekat sini, tolong buat, tolong plot and send dekat cikgu punya WhatsApp. Senang. WhatsApp lah senang. Cikgu jarang buka Telegram tu.
Boleh tak? Cikgu bagi masa 5 minit. Cuba korang pelotkan. Okay, pelotkan dudak. Cikgu ni gila lah. Astagfirullahaladzim. Maaf. Jangan ikut panggil cikgu. Okay, cuba korang 5 minit je cuba masa. 5, 4, 10. Cikgu nak 75 orang mata memandang ini kena hantar. Cikgu nak tahu korang faham tak pelot tu macam mana. Okay, 0105757415. Okay, cikgu harap korang dapat gunakan manfaatkan kelas yang ada ini sebetul-betulnya. Kadang-kadang cikgu share ilmu yang tak pernah diajar. Tak pernah ajar. Cikgu share yang extra sedikit lah. Yang mudah, yang simple. Okay, cuba plotkan y equal to negative 3 over 2x minus 6. Simple je. Okay, nanti send bagi tahu nama sekali Bagi tahu nama sekali. Okay, ini dipanggil sebagai persamaan garis lurus ataupun persamaan linear lah. Persamaan linear. Font 3. Okay, jangan lupa ni basic tau. Basic je ni cikgu ajar ni. Bukan semua tau. Ni basic persamaan garis lurus dan persamaan linear lah. Untuk korang reti plot and then untuk korang reti untuk buat persamaan garis lurus. Alright. Okay, cikgu dah dapat daripada Muhammad Ardi Arsyad. Okay, dah betul dah. Hadi Arsyad dah betul. Cuma plotkan pada graf. Plot macam gini. Plot macam atas ni. Okay, thank you Hadi Arsyad. Next, siapa ni? Umaira Akila. Alright, good, betul. Mantap. Betul. Okay, terima kasih Umaira Akila. Okay, next, siapa lagi? Oh, baru 2 orang baru hantar. Mana lagi guys? Come on. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alisha. Okay, good. Mantap. Alisha Idina, betul. Mantap. Thank you. Okay, lagi siapa lagi? Okay, Muhammad Ridwan. Okay, Muhammad Ridwan. Okay, Muhammad Ridwan salah pada koordinat 06. Bukan 06, negatif 6. Tengok balik Ridwan. Hati-hati tu, ada negatif tu. Okay, thank you Muhammad Ridwan. Next. Okay, right. Okay, good. Right, betul. Mantap. Okay, Damia. Okay, mantap. Good, Damia. Betul. Thank you, Damia. Okay, next. Adam Syahmi. Okay, good, betul. Okay, terima kasih Adam Syahmi. Mantap semuanya. Okay, Hana. Hana, kejap. 0 negatif 6.
Hana tengok balik. Salah tu Hana, terbalik tu Hana. Hana akan dapat koordinat kosong negatif 6 dan satu lagi Hana akan dapat negatif 4 kosong. Tengok balik ya Hana. Salah satu koordinat salah. Ya Hana tengok balik Okay, next. Sakina Amalia. Okay, good. Betul Sakina. Thank you. Syafina. Hi sir. Okay, Syafina. Koordinat kosong negatif 6 dah betul. Cuma negatif 9 kosong tu salah. Tengok balik. Salah dekat mana? Yang fraction tu macam mana? Okey, faham. Tak apa. Hmm, tak apa ni? Yang hantar. Tak apa ni. Okey, tak apa nanti dia terangkan balik. Okey, next. Oh, banyaknya. Okey, Zikri. Okey, Zikri. Okey, Zikri, koordinat dah betul dah. Koordinat tu. Cuma plot tu salah. Plot tu salah. Okey, tengok balik plot itu. Zikri. Okey, hadiah Asyad dah betul dah. Okey, thank you. Alma Haris. Aman Arif. Okey, good. Mantap. Cun lawa. Okey, Aris Airil. Okey, Aris Airil. Salah. Okey, satu koordinat kosong negatif 6 dah betul. Cuma koordinat yang kedua tu salah. Tengok balik ya. Aris Airil. Okey, next. Cikgu tengah Aufa. Aufa. Koordinat kosong negatif 6 dah betul. Cuma 15/2 tu salah. Tengok balik Okey, Nur Nabila. Okey, Nur Nabila betul. Mantap. Okey. Okey, alright Hana dengar balik tu. Okey, sedikit. Muhammad Ridwan. Alright, okey betul. Okey, Muhammad Ridwan bukan negatif 3 negatif 4 kosong. Tengok balik. Okey, Dilan. Dilan kosong negatif 6 dah betul. Cuma negatif 1/4 tu. Bukan negatif 1/4, 4 sahaja. Okey, Mas Rini. Okey, Mas Rini betul. Thank you, mantap. Okay, Syafina tengok balik salah satu koordinat tu salah. And then kena plot Okay, next. Ni siapa ni? Siapa ni? Please kena bagi tahu nama tau. Okay, Amar Raimi. Okay, good. Amar Raimi dah betul. Kosong negatif 6 negatif 4 kosong. Cuma plotkan graf Kena plot graf. Okay, Ainur Muizah. Okey, kosong negatif 6 dah betul. 4 kosong tu bukan 4 negatif 4. Tengok balik. Okey, Ainu tengok balik. Okey, Ashikah. Okey, Ashikah dah betul tempat. Mantap. Okey, Iman Khalisha. Okey, good betul. Mantap. Okey, Natalia Lisa. Okey, koordinat betul. Kosong negatif 6. Cuma koordinat 9 kosong tu salah. Tengok balik. Okey, dia. Okey, dia betul Thank you, terima kasih dia. Okey. Okey, Hana dah betul, cuma plot sajalah. Apa nanti kita tunjuk balik. Oi. Banyak betul ni semua ni. Okey, alright. Jadi cikgu tak sempat dah baca belaka. Overall ada yang dapat jawab dengan baik. Okey, tahniah kepada yang dapat jawab baik. Tahniah. Okey, siapa lagi hantar? Oh, banyak lagi jap. Okey, Akila Husna betul. Okey, Airi Zakri betul. Thank you. Okey, boleh tak ada masalah. Okey, nanti saya bagi tips untuk cara korang tak careless. Okey, Batrisha. Okey, Batrisha betul. Ain. Okey, Ain betul. Mantap. Okey, korang power lah, power. Mantap. Okey, korang memang mantap. Padu. Okey, lagi. Siapa lagi? Nuliana. Okey, Nuliana koordinat dah betul. Cuma plot graf tu salah saja. Okey, Zulaika. Okey, Zulaika betul. Mantap. Okey, Elisa. Okey, Elisa betul. Okey, Sazana.
Okey, Sazana koordinat dah betul. Cuma, satu koordinat salah. 0, -6, -40 Tengok balik. Sazana, Khairin Darwish. Okey, betul. Okey, Amar Raimi. Okey, Amar Raimi. Betul. Tak salah tu. Dah betul dah. Okey, betul. Okey, last. Siapa ni? Siapa ni? Please ya, korang state nama tau. Kena state nama. Waalaikumsalam. Siapa pula ni? Salam. Okey, Faris. Alright, Faris. Koordinat 1 betul. 0, -6. 40 tu salah. Tengok balik Okey, Akil Ilham. Akil Ilham, boleh tak hantar balik? Kabur. Okey, Abdul Hafiz. Okey, good. Betul. Mantap. Okey, Ainu Muizzal gitu. Alright. Okey, jadi overall cikgu nampak korang dah okey, cuma ada sedikit mistake. Okey, sedikit mistake Okey, jadi first thing first, korang kena tahu terlebih dahulu paksi Y, paksi X. Okey, untuk paksi X ini dia bersifat positif tau. And then sebelah ini bersifat negatif. Untuk paksi X. Untuk paksi Y, ini positif tau. Ini negatif. Hati-hati dekat situ. And then cikgu perasan korang ada masalah apabila melibatkan fraction. Betul tak? Melibatkan pecahan. Okey. Jadi jom. Alat-alat tu kita buatlah. Okey. Jadi first step. Apabila kau dapat ini, persamaan ini, make sure dia merujuk balik tak? Y equal to mx tambah c. Follow tak sekarang ni? Dah follow kan? Sebab apa sini Y sama dengan, ini pun Y sama dengan. Cun. Dah lawa dah. Jadi kita boleh proceed ke step yang seterusnya. Okey, step yang seterusnya kita mesti cari dua koordinat. Betul? Mesti cari dua koordinat. Jadi macam mana nak cari dua koordinat? Korang kena gantikan. Satu itu X equal to 0 dan Y equal to 0. Wajib. Tak boleh tinggal ini. And then korang pisahkan. Okey. Kemudian korang saling balik. Equation yang diberi Y equal to negatif 3/2X ditolakkan dengan 6. Gantikan dulu. And then kemudian korang gantikan dulu X itu dengan 0. Negatif 3/2. X itu 0, negatif 6. And then korang dapat Y equal to negatif 6. Mostly yang ini semua betul. Mostly. 0, negatif 6. Settle. Okay? And then mostly yang cikgu nampak apabila korang gantikan Y equal to 0 tu. Okay. Jadi senang aja. Korang salin je balik. Y equal to negatif 3/2X tolak 6. Okay. Gantikan Y itu dengan 0. Gantikan terlebih dahulu. Alright. Sekarang ini kita nak cari X sama dengan betul. Jadi mesti kita asingkan yang huruf dengan yang nombor. Ini huruf. Okay, sorry. 6. Ini huruf. Ada huruf. Ini nombor saja. Korang asingkan terlebih dahulu. Nak asing, kena tengok sama ada ia negatif atau positif. Sekarang ini negatif betul. Jadi korang campakkan sebelah kiri. Campakkan kepada jiran sebelah kita. Jadi dekat sini, negatif akan berubah menjadi positif. 3/2X equal to negative 6. Boleh sampai di sini semua betul lah sampai di sini. Cuma macam mana? Macam mana kita nak campak yang pecahan itu? Simple je. Okay. Jadi first thing first. Ini X betul. Dekat X itu ada kawan dia, member dia. Member dia tu 3/2. Jadi member itu member rapat. Jadi kalau dia rapat, membawa masuk ia adalah darab. Member rapat kan? Darab lah. Betul tak? Member rapat. Jadi kalau sini darab. Kalau sini darab. Kita nak pindahkan ke sana. Member baik. Kadang-kadang kita baik kan. Jadi kadang-kadang kalau korang gaduh, mesti kalau capak dia kan. Macam inilah ibaratnya.
Member rapat tapi lama-lama gaduh. Jadi korang campak sebelah sana. Jadi kalau darab sini sana jadi bahagi. Good. Okay, jadi korang akan dapat X equal to negatif 6/3/2. Simple je. Hantar terus. Darab menjadi bahagilah. Okay, dekat sini please korang hati-hati masuk dalam kalkulator. Yang mana menggunakan kalkulator jenis warna purple ataupun kelabu, hati-hati. Kalau jenis kalkulator warna putih ataupun warna silver, korang boleh masuk direct je. Tak ada masalah. Okay, jadi masuk je dalam kalkulator korang. Negatif 6 perkan 3/2. Korang akan dapat sini iaitu negatif 4. Simple je. Okay, dapatlah koordinat dekat sini. 0, negatif 4. Kalau saya tukar 3/2 itu dengan nombor perpuluhan pun boleh kan cikgu? Okey, boleh, tiada masalah. Tetapi korang dah level menengah atas. Kalau boleh, elakkan perpuluhan. Elakkan perpuluhan. Okey, ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua. Apabila melibatkan pecahan. Okey. 3/2. First kali apabila melibatkan pecahan, korang tengok terlebih dahulu. Di bawah ini dipanggil sebagai penyebut. Okey. Penyebut ini bahagi, betul? Jadi kalau korang campak dekat sana, automatik ia akan menjadi darab. Boleh? And then ini member pindah sana akan jadi bahagi. Pom boleh. Korang akan dapat sini negatif 4. Alternatif lah. Nak campak terus semua pun boleh ataupun nak campak satu-satu pun boleh. Tak ada masalah. Dia sama je. Jadi dapatlah 0, negatif 4. Okey. Dah dapat dua koordinat. Macam biasalah, plot terlebih dahulu. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Okey, ini Y, ini X lah. Okey. Jadi first kali 0, negatif 6. Y itu negatif 6. Mesti berada di kawasan yang bawah. Bawah negatif. Okey. Jadi kalau plot je sini adalah negatif 6. Okey. Ini pun terbalik. Sorry. Terbalik. Maaf Kita balik je. Okey. Kita terbalik yang ini. Sorry. Negatif 40. Okey, jadi sini adalah negatif 6 dan sini adalah negatif 4. Jadi korang plotkan sahajalah. Daripada situ plot je. Alright, settle. Ini adalah jawapan anda. Okey, please yang mana terbiasa menggunakan perpuluhan tu betul, tapi bukan level anda sekarang ni. Level anda mesti kena menggunakan pecahan. Alright. So far jelas ke yang ini? Jelas. Alright. Please hati-hati Jangan selalu menggunakan perpuluhan. Okey. Alright. Settle. Okey. Jadi kita dah settle belajar cara untuk plot, cara untuk membuat persamaan garis lurus. Barulah kita akan masuk betul-betul tajuk ketaksamaan dua pemboleh ubah. Okey. Jadi untuk ketaksamaan, korang kena tahu terlebih dahulu simbol-simbol yang ada. Okay, simbol-simbol. Oh sorry, satu lagi cikgu lupa. Kadang-kadang dia akan bagi tau. Dia bagi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 4. Dia suruh korang pelokkan. Pelok pada graf. Sorry. Ini pun sering ditanya. Satu lagi. Y equal to X. Tiga ni lah yang sering ditanya. Okay, 4 ini fleksibel tau. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 lah bergantung pada dia bagi. Okay, jadi dekat sini, korang plot je macam biasa. Paksi Y, paksi X. Okay, first kali, apabila dia kata X sama dengan 4. Jadi korang cari dahulu mana X sama dengan 4. Sini betul. Jadi apabila ia suruh kamu plot, daripada titik ini korang naik atas je.
inilah persamaan garis lurus dia. Boleh? Kalau Y, cari je Y 4 tu mana? Sini 4. Dan plot je. Itu adalah persamaan garis lurus apabila sini X equal to 4, sini Y equal to 4. And then, macam mana nak plot Y equal to X? Dia mesti berada pada tengah-tengah. Macam gitulah. Okay, ini Y equal to X. Okay, so far jelas ke macam mana nak plot ini? Tiga ni penting tau. Kadang-kadang tanya. Kalau X sama dengan 4, atas. Mengufuk orang panggil. Mengufuk. Lupa lah. Vertical lah, vertical. Kalau Y equal to 4, horizontal. Kalau Y equal to X, tengah-tengah. Di antara paksi Y dengan paksi X. Okay? Alright. Jadi, settle iaitu, kemudian cikgu akan memperkenalkan beberapa simbol ketaksamaan. Dia sama saja dengan persamaan, tetapi simbol sama dengan itu, dia akan ubah dengan simbol ini, 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 dan ini. Jadi, simbol ini mudah kalau dia bagi direct equation tau. Tapi kalau tak bagi equation, kamu kena tahu ayat-ayat yang diberi. Okey, kalau ini ayat yang selalu digunakan iaitu lebih daripada. Lebih daripada. Ataupun greater than lah. Greater than. Itu je. Lebih daripada adalah simbol lebih besar. Ini kurang daripada. Ataupun less than. Yang ini wajib tau korang kena tahu dalam bahasa matematik dan bahasa simbol. Lebih besar, lebih daripada. Lebih kecil, kurang daripada. Ataupun greater than, ataupun less than lah. Okey. Yang ini dipanggil sebagai lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan. Ini dipanggil sebagai lebih besar atau sama dengan. Ini satu. Yang kedua, ia boleh dipanggil sebagai sekurang-kurangnya. Tapi kalau di LP, mostly ia akan guna at least. Okay? And then, dia ada lagi nama lain. Selain sekurang-kurangnya, ia juga dikenali sebagai minimum. Okay? Okay, thank you Syafina bagi bahasa Inggeris. Good, good. Okay? Ingat, lebih besar atau sama dengan, sekurang-kurangnya, dan yang ketiga, minimum. Dan satu lagi, common yang korang akan jumpa, tidak kurang daripada. Kalau bahasa Inggeris ni mudah, jadi simple je. Greater than or equal to je. Ataupun less than or equal to. Tapi dalam bahasa Melayu, dia pelik-pelik sikit. Lebih besar atau sama dengan, sekurang-kurangnya, minimum, tidak kurang daripada. Inilah simbol merujuk kepada ini. Okey, ini pun sama. Akan ada 4 juga untuk lebih kecil. Sorry. Terbalik. Maaf . Okey. Jadi, kalau di bawah lebih besar atau sama dengan, kalau yang bawah, okey, lebih kecil atau sama dengan. Yang ni please korang kena tahulah. Yang kedua, kalau atas sekurang-kurangnya, di bawah ini selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya. Ataupun at most. Mostly di AP2 ni je. At least dengan at most je. Dia akan pakai. Tapi bahasa Melayu dia pelbagai. Dia banyak sikit. Okey, yang ketiga. Kalau atas minimum, bawah maksimum. Bawah maksimum. Dan kalau keempat itu tidak kurang daripada, yang ini tidak lebih daripada.
Okay, please. Ini semua korang kena ada dalam kepala dah. Okay, cikgu risau. Risau ini mostly lah yang cikgu kumpul selama ni. Okay, so far ini korang jelas ke? Yang ini tak ada apa pun. Yang ni korang kena hafal je. Alright, mantap. Jadi, okay. Alright, mostly, contoh cikgu bagi dekat sini, dia bagi satu persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 6. And then, dia bagi Y lebih kecil negatif 3X tambah 6. Okay. Kemudian, soalan dia sama je. Plotkan graf. Okay, plotkan graf. Okay, jadi, nampak tak dua persamaan ini dia sama? Kan, disamakan. Cuma yang membezakan saja adalah simbol. Ini simbol sama dengan, ini simbol lebih kecil. Jadi sama je. Okay, kalau ini dia suruh kamu plot, kena cari X equal to 0, Y equal to 0. Ini pun sama. Cari X equal to 0, Y equal to 0. Cara dia sama je. Abaikan simbol itu terlebih dahulu. Okay, and then follow je. Cara dia dulu. Okay, kalau X itu 0, Y ia akan menjadi 6. Ini cikgu lajukan sikit. Okay. Kemudian kalau Y itu 0, automatik X dia sama dengan 2. Yang ni kita dah kira tadi. Jadi cara dia sama je. Cara dia. Ini pun sama. Kamu akan dapat Y equal to 6 dan X equal to 2. Jadi kamu akan ada dua koordinat. 0 dan 6. Ini 2 dan 0. And then, kamu plot. Sama je plot. Sama je plot. Ada paksi Y, ada paksi X. Ini paksi Y, ini paksi X. Ini pun sama. Ada paksi Y, ada paksi X. Sama je cara plot. Okey, jadi 06 mungkin dekat sini. Ini 20 mungkin dekat sini. And then kamu plot macam biasa. Cara pun sama je. Ini pun 6, ini pun 2. So korang plot macam biasa. Okey, sama je. Apabila dia bagi persamaan macam ini, dia minta kamu plot. Cara dia sama je. Cuma, okey, membezakan saja dari persamaan sebelah ini adalah, okey, kalau simbol lebih besar, macam gini. Okey, garis yang kamu gariskan mesti garis putus-putus. Kalau ada simbol lebih besar, mesti garis putus-putus. And then sama juga apabila dia lebih kecil. Mesti garis putus-putus. Apabila kamu buat garis lurus. Okey, kalau simbol lebih besar sama dengan, dia straight je. Kalau simbol lebih kecil atau sama dengan, kamu pun straight sahaja. Jadi yang bawah ini mesti garis putus-putus. Sap. Dia sama je untuk kamu plot. Cuma kalau lebih besar, ia garis putus-putus. Kalau ia lebih besar atau sama dengan, dia straight line macam biasa sahaja. Jadi please, yang ini kamu kena ingatlah. Lebih besar garis putus-putus. Kurang daripada garis putus-putus. Kecuali bawah tu mesti garis straight line sahaja. And then term-term ini dalam bahasa Melayu kamu kena ingatlah. Kalau bahasa Inggeris simple je. Syafina Banun pun dah bagi dah. Okay, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Alright. So far, setakat ini korang jelas ke? Sebab itulah pentingnya cikgu ajar dahulu cara untuk plot persamaan garis lurus. Alright, mantap. Okay. Thank you. Okay, jadi dah settle untuk plot ini. And then satu lagi, seterusnya, apa lagi yang korang kena tahu? Okay, jadi contoh kan dekat sini kan, okay, kamu dapat nilai X itu lebih besar daripada 2. Okay, contoh, kamu dapat X itu lebih besar daripada 2. Adakah
nilai X ini akan bermula dengan 2 ke atau lebih sedikit daripada 2? Kalau X ini lebih besar saja, kamu akan bermulakan Lebih. Yes, good. Thank you. Jadi ingat apabila X ini lebih besar, tiada sama dengan X itu akan bermula dengan 3, 4, 5 dan seterusnya. Okey, sebab itulah lebih besar ini garis dia mesti putus-putus. Sebab ia bukan bermula dengan 2, ia akan bermula nilai yang lebih besar daripadanya. Sama seperti X itu lebih kecil daripada 2. Jadi kamu akan bermula nombor yang lebih bawah sedikit daripada 2. Iaitu 1, 0, -1 dan seterusnya. Sebab itulah ia mesti garis putus-putus. Berbeza apabila X itu lebih besar atau sama dengan 2. Ini yes, kamu akan bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. And then garis lurus dia straight line sahaja. Okay. And then sama juga X apabila lebih kecil atau sama dengan 2, ia akan bermula dengan 2, 1, 0, -1 dan seterusnya. Sebab itulah ia mesti garis lurus, tiada putus-putus. Alright, so far sampai di sini jelas ke setakat ini? Jelas. Jelas, cikgu. Alright, mantap. Okay. Alright. Jadi simple yang ini. Sekejap cikgu cari contoh soalan untuk memudahkan kefahaman lagi. Sekejap. Contoh soalan, contoh. Mana ni? Okey. Sekejap lagi, cuba contoh. Okey. Jadi, sampai di sini untuk plot apa semua, untuk keluarkan persamaan, cikgu tak risau dah. Okay, mostly korang semua boleh jawab, tak ada masalah. Okey. Jadi, seterusnya, soalan yang kerap ditanya. Okey, contoh. Okay, dia bagi persamaan. Okay, nombor 1, dia bagi persamaan Y. Okay, dia bagi persamaan Y lebih besar negatif 3X tambah 6. And then, dia bagi koordinat. Dekat sini 2, 5. Lagi 1, 2 dan negatif 1, 9. Okay, soalan dia, okay, tentukan, okay, adakah titik ini memuaskan ketaksamaan. Okay, jadi cikgu akan tunjuk satu contoh and then cikgu nak korang buat titik yang seterusnya. Okey, apabila dia bagi persamaan seperti ini, ini dia panggil sebagai ketaksamaan linear. Sebab apa? Ini simbol dia. Ini simbol ketaksamaan. Automatik ia adalah ketaksamaan linear. And then dia bagi 3 titik koordinat. Ia suruh kita tentukan bahawasanya titik-titik ini memuaskan ataupun tidak. Jadi, step yang pertama. Okey, korang salin dahulu Y equal to negatif 3X tambah 6. Okey, and then cikgu akan mulakan dahulu titik 2 dengan 5 ni. Okey, ambil 2, 5. Okey, and then korang gantikan titik 2, 5 itu di dalam persamaan di atas. Jadi Y kita adalah 5. Okey, lebih besar
negatif 3 darab 2 tambah 6. Okey, ni step yang kedua. Ni step yang kedua. Ni step yang ketiga. Lepas ambil koordinat, korang masukkan dalam ketaksamaan itu and then korang kira. Sini akan dapat 5 lebih besar daripada negatif 6 tambah 6 and then korang akan dapat 5 lebih besar daripada kosong. Okey. So far sampai di sini jelas, korang salin balik ketaksamaan linear. Yang kedua, ambil koordinat dan yang ketiga, korang gantikan titik yang korang ambil tadi. Okay, and then dekat sini, korang mesti tentukan bahawasanya titik itu memuas ketaksamaan tak. Sebab tu, yang ini korang kena kira. Kira-kira dapatlah 5 lebih besar daripada kosong. Adakah betul 5 lebih besar daripada kosong? Betul tak? Betul. Yes. Kalau kamu dapat betul, jadi automatik persamaan ini memuaskan dengan titik tersebut. Jadi tengok simbol saja. Contoh lagi, cikgu tukar 5 itu lebih kecil daripada kosong. Adakah ia memuas ke tak? Tak. Jadi ia adalah bukan titik memuaskan. Salahlah jadinya. Simple je. Boleh? Okey, kalau kamu faham, cuba kamu gantikan titik 1, 2 dengan negatif 1, 9. Adakah ia memuaskan ketaksamaan tak? Cuba gantikan. Okey, macam biasa, siap? Snap gambar, hantar pada grup lah. Okay, jangan lupa apabila kamu tahu ia memuaskan, kena tulis tahu. Ini adalah memuaskan. Okay. Ini soalan kerap ditanya pada paper 1 tahu. Paper 2 tak ada Mostly paper 1 je yang ini. Tentukan titik ini memuas ketaksamaan ataupun tidak. Mostly paper 1 sahaja. Alright, thank you Nur Nabila, lajunya. Okay, betul-betul. Thank you. Alright, mantap. Lagi. Okay, mantap. Syafina, betul. Thank you. Mantap. Tidak memuaskan. 9 ya. Cek dulu. Okay, memuaskan. Betul. Thank you. Okay, Abdul Hafiz. Okay, good. Betul. Okay, Alicia Nur Insyirah. Alright. Betul. Thank you. Alright. Tidak memuaskan. Betul. Thank you. Siapa ni? Hadi Harsyad. Betul. Mantap. Okay, Zairil. Okay, betul. Dua-dua betul. Okay, titik ini tidak memuaskan. Titik ini memuaskan. Okay, betul. Siapa rate? Betul. Sekejap. Okay. Siapa ini? Ashkah, betul. Okay. Nurina. Okay, Nurina pun betul. Okay, thank you. Alright, Dilan betul. Okay, Khairin betul. Okay, so far cikgu tengok semua betul lah dekat sini. Okay, mantap lah korang ni laju. Okay, kalau korang dapat selesaikan, cikgu akan bagi lagi. Bagi korang faham. Okay, jap. Okay, korang boleh buka Telegram. Okay, cikgu hantar lagi 3 soalan. Cuba korang selesaikan. Cuba tengok Telegram Cuba korang selesaikan. Sama je. Tapi dia bagi banyak lah.
Ke tak sama itu. Cuba korang selesaikan. And then macam biasa korang hantarlah. Okay, Iman Yusairi. Alright. Okay, Iman Yusairi. Okay, mantap. Ain. Okay, Ain betul. Good. Muhammad Ridwan. Alright, mantap. Good, betul. Okay, siapa ni? Hana. Alright. Okay, nombor 2 tu betul. Okay. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Atika. Alright, betul. Atika betul. Okay, Ainur. Okay, ini betul. Okay. So far semua betul. Betul pula typo. Aduh. Okay, semua betul tau. Cuma ada certain. Okay, cikgu nak tanya dekat sini. Okay. 9 lebih besar daripada 9. Memuaskan ke atau tidak memuaskan? 9 itu lebih besar daripada 9. Good. Ia tidak. Sebab apa? Kalau ini memuaskan apabila 9 sama dengan 9. Yes, ia memuaskan. Tapi simbol ini lebih besar. Jadi, untuk memuaskan, ia mesti bermula daripada 10 mesti lebih besar daripada 9. Barulah ia memuaskan. Jadi, kalau 9 lebih besar daripada 9, salah lah. Lebih besar daripada 9, 10 lah kan. Jadi, automatik ini tidak memuaskan. Okey. Jadi, yang mana salah tu, perbetulkan balik ya. Kalau 9, kalau dia nombor yang sama, ada simbol lebih besar, automatik ia tidak memuaskan. Okey? Clear semua? Clear. Alright. Okay, cuba selesaikan tau. Dia bagi y equal to negatif 2x tambah 3. Okay, y lebih besar daripada negatif 2x tambah 3 dan y itu lebih kecil daripada negatif 2x tambah 3. Alright. Siapa ni? Please tahu, hantar, bagi tahu nama Damia. Okay, good. Damia betul. Mantap. Alright. Okay, Adam Ashraf. Okay, betul. Okay, Adam Ashraf betul. So far kalau betul, mantap lah korang. Simple je. Okay, ingat disclaimer, ini soalan paper 1 je. Paper 1 sahaja. Bukan paper 2. And then soalan yang cikgu hantar tu, okay, nanti yang mostly lah cikgu hantar soalan tu, soalan more kepada soalan peperiksaan. Cikgu tahu korang tak perlu detail sangat. Cikgu akan terus bagi soalan yang berkaitan dengan soalan SPM sahaja. Sebab apa? Cikgu one off pembuat soalan lah daripada sekolah. Cikgu sekolah sebenarnya. Sekolah, cikgu di hire sebagai guru luar untuk membuat soalan. Dekat sekolah cikgu je lah. Sekarang je tak pasti. Di pattern-pattern soalan, cikgu tahu soalan-soalan yang kerap ditanya macam mana. Okay. Next apa ini? Okay, Hana 0342. Okay, betul Hana, betul. Okay, mantap. Tapi korang kena buat semua tau persamaan yang bagi tu. Cikgu boleh hantar nombor boleh tak tadi? Saya terleft. Nombor boleh. Nombor phone cikgu ke Nabila? Alright. Okay, Arizarel. Okay, memuaskan. Okay, tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Okay, betul. Arizarel betul. Okay, itu baru satu koordinat Okay, macam ni. Amal Raimi. Okay, memuaskan.
Tidak memuaskan. Okay, good. Amal Raimi, betul. Dah betul dah tu. Okay, mantaplah korang. Adi Arsyad. Okay, memuaskan. Tidak memuaskan. Tidak memuaskan, memuaskan. Alright, good. Betul. Hadi Arsyad betul. Mantap. Okay, next. Dua. Okay, betul. Elisa betul. Okay, good. Siapa ni? Ashika. Okay, Ashika betul. Mantap. Apa lagi? Okay, right. Betul. Mantap, right. Mantap. Nabila Kaisara. Okay, Nabila Kaisara betul. Alright. Jadi sofa. Okay, Arma Haris. Sekejap, satu lagi. Okay, betul. Lagi tak? Alright. Okay, jadi sofa cikgu tengok semua betul lah. Okay, mantap lah semua. Okay. Apa lagi? Akilah Husna tidak memuaskan. Alright. Okay. Okay, good. Akilah Husna betul. Okay, power lah korang ni. Aduh. Tak perlu juga ajar dah ni. Korang semua power terror. Okay, Umar Akilah betul. Okay. Ain. Okay, Ain. Okay, Ain pun betul. Mantap. Aufa. Okay, Aufa. Okay, Aufa mantap sama betul. Okay, yang latest. Alright, mantap. Syafina betul. Okay, Aris Airil. Okay, Aris Airil betul. Okay, mantap. Okay, alright, betul. Elisha betul. Okay, jadi so far cikgu nampak dekat sini almost lah 90% jawab betul. Jadi ucapkan tahniah pada diri anda. Yeay, boleh skor dah. Okay, so far macam gini dah. Apabila dia bagi persamaan, bagi titik, bagi titik, tentukan sama ada ia memuaskan, korang ganti je titik. And then tengok simbol itu balik. Okay, mostly ini soalan paper 1. Okay, mostly paper 1 sahaja. Alright, so far korang jelas setakat ini tak belajar dengan cikgu? Ke ada yang bela lagi ke tak faham ke cikgu? Kalau bela bagi tahu jangan senyap tahu. Okay, so far tak faham, tanya, bagi tahu. Kita belajar. Okay? Tak faham, tanya tahu. Okay, apa ni? Okay, Adelia. Okay, jadi dapat. Okay, memuaskan. Alright, Adelia. Mantap, betul. Okay, thank you. Siapa lagi hantar ikut Telegram? Oh, ada hantar ikut Telegram lah. Okay, alright. Okay, jadi settle. Ini adalah format paper 1 sahaja. Okay, bagaimana pula format paper 2? Okay, format paper 2. Okay, yang ini korang catat sedikit lah. Ini format paper 2. Okay. Format paper 2 mostly dia akan bagi persamaan. Ini format paper 2. Dia akan bagi persamaan. First kali dia suruh plot. Dia akan bagi 3 persamaan, plot pada graf. Yang kedua, dia suruh cari kawasan yang berlorek. Macam mana pula untuk cari kawasan yang berlorek? Okey, contoh dekat sini Contoh dekat sini. Okey. Alright, contoh dekat sini dia bagi 3 persamaan dekat sini. Okey, diberi mana saya nak ambil ni? Okey, diberi X tambah Y lebih besar daripada 6. Itu satu. And then, dia bagi Y equal to X. And then,
dia bagi Y equal to 1. Mostly apabila dia suruh kita plot graf ketaksamaan, mostly dia akan bagi 3. Okay, mostly dia akan bagi 3 persamaan ini. So, korang kena plotkan 3 persamaan ini pada satu graf yang sama. Saya ulang lagi, mostly paper 2 dia akan bagi 3 persamaan dan 3 persamaan ini korang wajib plot pada graf yang sama. So, jadi korang kena plot lah yang ni. Jadi, first kali untuk memudahkan kerja korang, buat dahulu paksi Y dan paksi X untuk memudahkan kerja. Jadi, ini adalah paksi Y, ini adalah paksi X. Okey, ini adalah step yang pertama. Tapi nak mudah, korang kena buat graf macam gini lah. Macam gitu. Ada tempat positif, ada tempat negatif untuk memudahkan kerja korang. Sebab ni cikgu tahu graf dia akan positif. Sebab tu dia buat lukis besar ni. Okey, jadi step pertama plot paksi Y, paksi X. Okey, and then first thing first, korang plot dahulu yang mana mudah. Okey, jadi dekat sini yang paling mudah adalah ini dengan ini, betul? Plotkan terlebih dahulu persamaan yang mudah. Jadi Y1. Okey, jadi sini kosong. Sini 1 lah. Jadi kalau Y1, okey, first kali. Okey, lupa. Apabila untuk plot graf, simbol ketaksamaan itu korang abaikan terlebih dahulu. Abaikan, anggap dia dekat sini adalah, okey, anggapkan ia Y sama dengan 1. Anggapkan dulu, buang dahulu. Okey, jadi korang akan plot Y equal to 1. Okey, plot terlebih dahulu. Y equal to 1. Plot macam biasa. And then, barulah korang tengok simbol ketaksamaan itu. Jadi, simbol ketaksamaan ini yang dia bagi lebih besar sahaja. Jadi, automatik graf kita mesti putus-putus. Macam gitu. Padam balik. Buat straight line, padam sikit-sikit. Sebab apa? Ia adalah lebih besar sahaja. Buat putus-putus. Sap. Okay. So far, sampai di sini korang jelas ke? Bagi 3 persamaan, plot yang mudah dahulu. Abaikan dulu simbol ketaksamaan. Okey. Jadi, lepas kamu plot, tengok balik simbol ketaksamaan apakah yang diberi. Lebih besar, garis putus-putus. Okey, settle. Ini pun sama. Ambil persamaan yang diberi. Okay, Y sama dengan X. Jadi, Y sama dengan X adalah tengah-tengah antara paksi Y dan paksi X. Jadi, korang pelokkan sajalah. Ambil tengah-tengah. Macam gitu. Ambil tengah-tengah. Okey, ataupun korang confuse. Macam mana nak plot Y equal to X kan? Jadi dekat sini, cikgu ada lagi satu jalan alternatif. Okay, jalan alternatif. Okey. Jadi, macam mana jalan alternatif kita? Adalah, okay, ambil persamaan ini, letak tepi. Y equal to X. Jadi, step yang pertama, korang gantikan apa-apa nilai. Contoh dekat sini, cikgu gantikan Y sama dengan 2. Okay. Kalau Y itu sama dengan 2, automatik X pun akan sama dengan 2, betul? Dapat satu koordinat dekat sini. 2, 2. And then, cikgu gantikan lagi. Apabila Y itu sama dengan 4, automatik Y sama dengan X sama dengan 4. Dapat lagi satu titik. In case korang tak tahu nak ambil tengah-tengah macam mana. Gantikan macam gini. Jadi, koordinat 2, 2, contohlah. Okay, 0, sini 1, sini 2. Okay, sini 2. And then, dapatlah satu koordinat dekat situ. 2, 2. And then, plot lagi 4, 4. Ini 3, ini 4. Ini 3, ini 4. Korang plotkan kat sini. Agak-agak. And then, ambil pembaris, plotkan biar betul-betul sentuh ini. Macam gitu. Okay. So far jelas ke Y equal to X ni? Korang pilih je.
Y sama dengan 2, confirm X itu sama dengan 2. Kalau Y itu sama dengan 4, confirm X itu sama dengan 4. Sebab itu saya kata tengah-tengah. Okey. Alright. Jadi, settle. Dah plot kemas dah. Tengok simbol ketaksamaan itu. Simbol sekarang adalah lebih kecil sama dengan. Adakah perlu garis putus-putus? Tak perlu. Sebab apa? Dia ada simbol sama dengan itu dekat bawah. Jadi, biarkan saja. Begitu. Settle. Dah dua persamaan dah kita dah plot. Okay. And then last, korang pelotkan persamaan yang susah sedikit lah. Okay. Jadi dekat sini, okay, ambil persamaan dekat atas X tambah Y. Okay, ambil X tambah Y. Gantikan simbol ketaksamaan itu dengan sama dengan terlebih dahulu. Gantikan dulu simbol sama dengan. Okay, and then refer balik. Adakah persamaan ini, okay, adakah persamaan ini follow tak Y equal to MX tambah C? Kena refer balik. Okay, refer balik. Adakah ia follow Y equal to MX tambah C? Tak follow kan? Jadi, korang kena adjust. Iaitu korang pindahkan X ini ke sebelah sana. Jadilah Y equal to negative X tambah 6. Ubah balik. And then, dekat sini, korang apply balik apa yang cikgu ajar, cari 2 titik. Gantikan dahulu. Okay, gantikan dahulu apabila X itu equal to 0. Okay, gantikan dulu X itu equal to 0. Kamu akan dapat Y sama dengan 6. Jadi dapatlah 1 titik. 0, 6. And then, lepas itu ganti pula Y equal to 0. Jadi, korang gantikan Y equal to 0, korang akan dapat X equal to 6 juga. Yang ni cikgu lajukan sedikit lah. Okay, and then dekat sini korang akan dapat titik 6, 0. Okay, and then plotkan pada graf. Okay, ini 5, ini 6. Okay, dapat 1. Okay, 5, 6. Dapat lagi 1. And then, ambil pembaris, korang plot je. Sekejap. Sekejap, uduh. Sekejap Alah, hodohnya. Duduk macam gitulah. Okay. Settle lepas plot, tengok balik simbol ketaksamaan dia ada sama dengan, so ia akan putus-putus. Okay. So far, sampai di sini, ada sebarang pertanyaan tak setakat ini? So far, ada sebarang pertanyaan tak untuk plot graf? Ingat apabila dia bagi 3 persamaan, korang kena plotkan 3 persamaan tersebut pada graf yang diberikan. Kalau dia bagi graf, buat pada graf. Kalau tak bagi, korang kena sketch sendirilah. Okay, tapi dengan syarat plotkan semua itu pada graf yang diberikan. So far, ada sebarang pertanyaan tak setakat ini? Ada tak? Ada tak jelas ke? Tak faham ke? Yang ini? Ada tak? So far okey Setakat ini okey Tak ada blur-blur lagi apa semua? Okey? Okay. Okay. Alright. Okey, settle. Jadi step yang pertama dia akan bagi 3 persamaan. Cikgu boleh terangkan dari awal tak? Dari awal daripada 3 persamaan ini ke? A. Okey, ataupun okey senang. Cikgu bagi persamaan lain lah senang. Okey, cikgu bagi persamaan lain. Persamaan mana cikgu nak guna? Sekejap cikgu cari persamaan yang berikutnya. Okey, tak apa. Sekejap cikgu cari persamaan yang mudah-mudah sikit lah. Sekejap. Okay. Alright. Okey. Cikgu akan bagi 3 persamaan. Alright. Okey. Jadi diberi 3 ketaksamaan linear. Okey. Satu persamaan diberi 2y lebih besar atau sama dengan
X tambah 8. Ini satu persamaan. Okey, kemudian dia bagi lagi Y lebih besar daripada X. And then dia bagi lagi dan Y lebih besar atau sama dengan 3. Jadi step dia minta kamu lukiskan tiga-tiga ketaksamaan linear ini pada satu graf. Okey. Jadi apabila dia bagi tiga-tiga persamaan ini, macam biasa korang pelokkan dahulu paksi Y dan paksi X. Pelokkan dahulu. Okay, ini paksi Y. Ini paksi X. Sebab sketch kan agak-agak je. Okey. Ini adalah paksi Y. Ini paksi X. Okey, tu step yang pertama. Step yang kedua, pilih dahulu persamaan yang mana mudah untuk sketch. Okey. Jadi dekat sini, cikgu tahu yang paling mudah ini dengan ini. Y lebih besar daripada X dan Y lebih besar atau sama dengan 3. Okey. Jadi cikgu ambil ini, abaikan dahulu simbol ini. Jadi kita tahu ia adalah Y sama dengan 3. Okey, ini Y sama dengan X. Abaikan dahulu simbol ketaksamaan itu. Okey, jadi and then sketch lah. Sini kosong. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agak-agak lah. Okey, sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Untuk memudahkan korang letak skala sendiri. Okey, jadi first dia bagi dekat sini Y sama dengan 3. Jadi cikgu dah ajar, apabila lagi Y sama dengan 3, graf dia mesti melintang horizontal. Jadi cari je Y sama dengan 3, tengoklah paksi Y. Mana 3? Ini kan. Jadi ambil pembaris, snap. Y sama dengan 3. Settle yang ini. And then lepas itu baru tengok balik simbol ketaksamaan lebih besar atau sama dengan. Jadi garis dia mesti straight line sahaja. Tiada garis putus-putus. Settle persamaan yang pertama. Tengok pula persamaan yang kedua. Y sama dengan X. Jadi untuk memudahkan, korang ambil dahulu Y sama dengan X. And then korang gantikan dahulu apa-apa nombor lah. Okay, apabila Y sama dengan 1, mesti X sama dengan 1. Sebab apa? Korang gantilah sini. Gantikan Y1 jadi X sama dengan 1. Sebab tu jangan tahu Y sama dengan 1, X sama dengan 1. Dapat satu koordinat dekat sini. Okay, untuk plot mesti ada 2 koordinat ya. Okay. And then korang ganti pula apabila Y sama dengan 4, mesti X sama dengan 4. Dapat lagi satu koordinat, 4, 4. Okay. And then tengok pada graf, manakah koordinat 1, 1. Okay, ini 1, ini 1. Jadi sini 1. And then tengok 4, 4. Mana 4, 4 lebih kurang dekat sini. And then ambil pembaris, plot je. Snap. Settle. Tapi tengok balik simbol ketaksamaan. Ada tak sama dengan? Tak ada kan? Dia simbol biasa je. Jadi lukisan kamu mesti garis putus-putus. Mesti garis putus-putus. Sebab apa? Ia tiada simbol sama dengan. Okey. Settle. Persamaan pertama dah buat. Persamaan yang kedua dah buat. Barulah kita akan buat persamaan yang complicated sedikit. Okey. Jadi dekat sini. Okey. Macam biasa. Tengok. 2Y gantikan dulu ini dengan sama dengan X tambah 8. Okey. Gantikan dulu simbol ketaksamaan itu dengan sama dengan. Abaikan dulu simbol ketaksamaan. Okey. Tengok balik. Adakah ia memuas sama dengan Y sama dengan MX tambah C? Tak memuaskan lagi betul. Sebab apa? Ada 2 depan ini.
Jadi campakkan sebelah kanan. Dapatlah Y sama dengan 1/2X tambah 8/2. Ini akan jadi 4. Jadi Y equal to 1/2X tambah 4. Okey, ambil Indo. Jadi, cikgu dah ajar cara untuk plot graf persamaan garis lurus. Korang kena cari dua koordinat. Korang gantikan apabila X itu sama dengan 0, gantikan Y sama dengan 0. Macam tadi. Kena cari dua koordinat yang saling berhubung. Okey? Jadi, ambil Y sama dengan 1/2X itu gantikan dengan 0 tambah 4. Dapatlah Y sama dengan 4. Dapatlah titik 0, 4. Itu satu. And then gantikan pula Y itu sama dengan 0 untuk dapatkan koordinat X. Jadi dekat sini, korang gantikan sajalah. 0 sama dengan 1/2X tambah 4. X sama dengan -8. Dapatlah sini 0, -8. Ambil point itu, korang plot pada graf. Okey, manakah koordinat 0, 4? Lebih kurang dekat sini. Sini 0, 4. Okey. Jadi 0, -8. Mungkin dekat belakang lagi. Okey, -5, -6, -7, -8. Okey, pelokkan lagi sini 0, -8. And then ambil pembaris. Siap. And then tengok balik simbol ketaksamaan. Ada sama dengan tak? Ada. Jadi dia garis tebal ataupun tiada garis putus-putus. So far 67 orang sampai di sini, korang jelas ke cara untuk plot tiga-tiga ketaksamaan? Boleh tak respon? Jelas. Okey, mantap. Jadi please cara-cara untuk plot dia sama saja dengan plot persamaan garis lurus, cuma tengok sama ada garis tebal ataupun garis putus-putus sahaja. Okey. Alright. Settle ada sebarang pertanyaan tak setakat ini? Untuk ini, please tak respon, cikgu nak tahu. Cikgu nak tahu Tak takut ada. tak faham. Alright. Tak ada. Okey. Jadi, sebelum kita akhiri kelas kita pada petang ini, cikgu nak sedikit lagi nak bagi tahu. Okey, sikit lagi. Okey, lepas korang plot apa semua, soalan seterusnya. Okey, soalan pertama dia akan bagi 3 persamaan. Yang kedua, korang kena plot. Dan yang ketiga, korang kena cari kawasan yang berlorek. Okey, contoh dekat sini. Kita bagi. Y lebih besar daripada 2X tambah 3. Okey. Alright. Okey, ni contoh tau. Ni cikgu dah ajukan sikit. Okey, kalau dapat je persamaan Y itu lebih besar daripada 2X tambah 3, korang plot. Contohnya, kalau dapat persamaan macam gini. Ni cikgu dah ajukan sikit contohnya. Okey, korang plot Y 2X tambah 3, dapatlah garis seperti yang cikgu conteng ini. Okey, jadi apabila first kali korang letak simbol lebih besarkan mesti garis putus-putus. Okey, itu satu. Yang kedua, kawasan manakah yang korang akan lorek? Okey, jadi kalau simbol Y itu lebih besar daripada X, jadi bahan rujukan kita akan refer kepada Y ni rujukan kita. Apabila Y itu lebih besar, dia akan lorek bahagian atas. Maksudnya, bahagian atas ini kita akan lorek. Ini untuk mudah, macam inilah. Korang akan lorek kawasan atas. Macam gitu. Okey, kita titik rujukan pada Y. Kalau Y itu lebih besar, korang akan lorek bahagian atas. Jelas? Okey. Kalau Y itu lebih kecil, Y itu lebih kecil daripada 2X tambah 3. Sama je. Itu plot macam gini. Okey, garis putus-putus juga. Okey. Titik rujukan kita adalah pada Y. Sebab itulah dapat je persamaan, tukarkan ia jadi Y MX tambah C.
Sebab apa? Ini adalah titik rujukan kita. Jadi, kalau lebih besar lorek atas, lebih kecil, akan lorek pada bahagian bawah. Tak kisahlah ia lebih besar sama dengan akan lorek bagi atas ataupun Y lebih besar atau sama dengan, Y lebih kecil atau sama dengan akan stay lorek bahagian bawah. Tengok. Lebih besar atas, lebih kecil bawah. Okey? Bagaimana pula kalau dia bagi Y lebih besar daripada 3. Jadi step dia sama. Korang plot sahaja. Okay. And then contohlah ni korang plot, dapatlah sini. Ini adalah Y sama dengan 3. Okay. Kalau lebih besar lorek atas, lebih kecil lorek bawah, sama je. Okay. Nampak je simbol lebih besar, korang akan lorek bahagian atas. Okay. Kalau simbol lebih besar, korang akan lorek bahagian bawah. Lebih besar bahagian atas, lebih kecil bahagian bawah. Okey, bagaimana pula apabila dia bagi X itu lebih besar daripada 3? So, kalau akan plotkan graf macam ginilah kan? Okey. Jadi, kalau X itu mostly lah lebih besar lorek atas, lebih kecil lorek bawah kan? Okay, tapi kalau graf kita horizontal macam gini, lebih besar kalau akan lorek bahagian kanan. Ini adalah lebih besar. Okey, kalau lebih kecil, korang akan lorek bahagian kiri. Itu je. Okey, kurang besar. Yes, lebih kanan, lebih besar ke kanan, lebih kurang, lebih kurang ke kiri lah. Yang ini korang kena ingat. Okay, lebih besar atas, lebih kecil bawah. Okay, kalau graf melintang macam gini, okay, lebih besar kanan, lebih kecil kiri. Itu je. Okay, so far korang jelas tak setakat ini dengan cikgu? Ada apa-apa sebarang pertanyaan tak? Jelas. Okay. Jelas, cikgu. Jadi please apa-apa yang cikgu beritahu dekat sini semua adalah penting dan soalan-soalan inilah kerap kalau kerap mostly ditanya. Sebab apa? Tajuk ketersamaan, paper 1 ada, paper 2 ada. Paper 2 akan menyumbang markah di antara 5 hingga 9 markah. Mostly terletak pada bahagian B. Okay? Alright. Jadi kalau tiada apa-apa sebarang pertanyaan, kita sudahi kelas kita petang ini and then esok kita akan buat latihan sedikit. Okay, kalau tiada apa-apa sebarang pertanyaan, kita akhiri kelas kita petang ini sampai di sini. Okay, ingat, walaupun korang belajar, walaupun korang hard work, apa semua bagai, please, kesihatan itu penting. Belajar juga, kadang-kadang kesihatan kita kena jaga. Cikgu tahu nak hampir teraya kan? Okay, korang form 4 kan? Yang form 5 dah. Jadi form 4 dah habis PPT, dah habis tengah tahun kan? Korang akan masuk kepada akhir tahun kan? And then form 5 teraya akan bermula 16 hari bulan 10. Jadi so, ambil kesempatan pada cuti sekolah ni, berehatkan minda, berehatkan diri, and then lepas cuti ini barulah korang pulun habis sehabis mungkin. Boleh? Belajar, kesihatan perlu dijaga. Alright, kalau tiada apa-apa pertanyaan, kita akhiri kelas kita pada petang ini. Okay, see you tomorrow. And then recording, kejap lagi cikgu akan masukkan dalam grup. Alright, selamat petang, selamat malam, selamat berehat. Assalamualaikum. See you. Terima kasih, cikgu. Thank you, sir. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, sir. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Alright. Terima kasih, cikgu. Sama.